Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa wa itu ta'alu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fi daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Husin Kedah dalam kitab dia Hidayatus Sibyan, sehinggalah perkataan dia maka maknanya sifat nafsiyah. Ya. Maka maknanya sifat nafsiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama mawujud zat. Sifat nafsiyah sifat yang mesti ada pada zat selama zat itu ada. Selagi zat tu ada, maka adalah sifat ada tu. Selagi mana zat itu ada, maka sifat ada itu ada. Apabila tiadalah zat, maka tiadalah ada itu. Padahal tiada dikerana ke oleh suatu kerana. Sifat ada tu semata-mata zat ada, maka adalah dia. Kalau sifat maknawiyah, ada dia kerana ada ma'ani. Itu beza dia dengan sifat maknawiyah, kerana ada dia ataupun sungguh ia kerana adanya sifat ma'ani. Artinya tiada melazimkan ia bagi sifat yang lain. Dia bukan sebab sifat lain macam maknawiyah kau apa dia. Dan makna sifat salbiyah itu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang tiada patut. Barang makna sifat lah. Yang tiada patut bagi zat dan bagi segala sifat. Seperti kidam, maknanya menafikan awal dan permulaan bagi Allah. Dan bagi segala sifatnya. Sifat Tuhan itu juga kidam, zat Tuhan juga kidam. Sifat Tuhan mukhalafah, zat Tuhan juga mukhalafah. Zat Tuhan wahdaniyah, sifat Tuhan juga wahdaniyah. Zat Tuhan bakok, sifat Tuhan juga bakok. Zat Tuhan qiyamuhu binafsih, sifat dia pun qiyamuhu binafsih. Ini ayat gitu. Dan bakok menafikan akhir dan berkusudah bagi keduanya. Sifat dengan zat. Jadi Tuhan itu zat dia kekal, sifat dia kekal. Zat dia lain dengan makhluk, sifat dia lain dengan makhluk.
Zat dia berdiri dengan sendiri, sifat dia pun tak perlu ke apa berdiri. Tak perlu pada pencipta juga. Demikianlah engkau kata pada segala makna yang tinggal lagi daripada sifat-sifat salbiyah. Kidam, baka, mukhalafatuhu ta'ala al-hadi, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5 tu. Demikian. Maka ada permulaan bagi Allah dan ada akhir baginya Allah, dan bersamaan bagi segala baru, dan berkehendak kepada zat dan kepada fa'il yang menjadikan ia fa'il itu akan dia akan Tuhan, dan ada menduai pada zatnya Tuhan dan pada segala sifat-sifatnya Tuhan dan segala perbuatannya Tuhan, sekalian itu tiada patut bagi zat Allah dan segala sifatnya, kerana membawa ia kepada baharu dan lemah kekurangan bermula yang demikian itu mustahil. Kalau Tuhan baru ada, Tuhan tu bukan qadim, maka Tuhan baru ada. Dan lemah kalau Tuhan tak boleh berdiri dengan sendiri, maka dia perlu kepada sesuatu. Kekurangan gini macam-macam. Menafikan sifat salbiyah, menafikan benda-benda yang tidak layak dengan Tuhan. Itu nafikan sifat salbiyah. Dan dinamakan sifat salbiyah itu sifat adami. Apa maksud adami? Artinya tiada maujud ia. Tiada maujud kerana tiada berdiri ia pada zat dan tiada maujud padanya. Diri dia sendiri tak ada dan dia pun tiada. Dia panggil tiada dan tidak. Kerana terjemah sifat salbiyah tidak. Tidak berbilang, tidak berhajat, tidak. Pertama dia tu tidak, kedua tiada. Kalau Tuhan buka hijab dari pandangan mata kita, tak nampak sifat salbiyah. Kalau nampak sifat ma'ani saja, sebagaimana zat Tuhan ada boleh tengok, maka benda sifat hak ada juga boleh tengok. Begitu juga sifat-sifat hak di makhluk, sifat pedas, sifat manis. Benda ada, ya benda ada kerana dapat dicapai oleh panca indera yang 5. Kalau Tuhan buka hijab boleh nampak kaedah dia. Sebab benda ada boleh nampak. Tidak sah dilihat akan dia. Sifat salbiyah tak boleh tengok. Dan dia akan dia. Dan tiada melazimkan ia bagi sifat yang lain. Dia tidak melazimkan sifat yang lain macam maknawiyah. Dan tiada ziyadah ia atas zat. Tidak lebih pun atas zat. Hak ada semata-mata zat. Kalau hak lebih ni macam sifat ma'ani. Ia benda lain daripada zat. Ziyadah ni maknanya lebih. Yakni benda tu bukan zat. Ada benda lain. Bulat bagi gelas ini. Tiada lain hanya kecuali gelas saja. Tak ada lebih. Tak ada lebih. Hak nampak zat. Nampak gelas ni saja. Bulat tu tak nampak lebih pun daripada semata-mata zat ni saja. Tu maksud nampak lebih ziyadah. Dan maknanya menunjuk atas mengadamkan, mentiadakan sesuatu yang tidak patut bagi zat dan bagi sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan tidak hancur. Sifat Tuhan tidak binasa. Sifat Tuhan tidak bermula. Sifat Tuhan tidak sama. Sifat Tuhan tidak mendua, tidak dua. Bukan makna Adam itu Adam daripada zat. Bukan makna Adam sini Adam daripada zat. Apa maksud Adam Tuhan tidak bersifat dengan sifat salbiyah? Tu Adamu tidak bersifat. Adamu yatasifu panggil. Tidak bersifatnya zat dengan sifat salbiyah dak. Tuhan bersifat dengan sifat salbiyah. Tapi sifat salbiyah tu benda tak ada. Mana kalau Tuhan, ya bersifat dengan sifat salbiyah. Bukan kata sifat adamiyah ni Tuhan tidak bersifat dengan sifat salbiyah. Sifat tu sendiri tu benda tak ada. Bukan Tuhan tidak bersifat. Tiada bersifat dengan dia. Tiada bersifat zat dengan dia. Bukan maksud itu.
Bukan maksud Adam sini Tuhan tidak bersifat dengan dia. Iaitu mustahil kerana kupu orang yang menafikan sifat salbiyah yang koding dengan ijma' ulama. Siapa dia nafi sifat salbiyah kupu sepakat ijma' ulama kata lagu tu. Manakala nafi sifat ma'ani hukum dia fasik saja tidak jadi kafir. Sifat maknawiyah maknawiyah apa dia? Kalau maknawiyah istilahi yakni satu hal yang menyebabkan sifat ma'ani ada pada zat, itu tak jadi kupu. Sebab ahli sunnah sendiri kata ngaji 13 saja tak payah tak ada. Tapi kalau maksud samaratus sifat, kesal sifat ma'ani duduk di zat, itu tidak ada khilaf juga. Jadi nafi sifat salbiyah, ijma' ulama kata jadi kafir. Dan makna sifat ma'ani itu tiap-tiap sifat maujud ada. Artinya sah. Yakni sah sini boleh dilihat dan jika dibuka bagi kita. Bagi kita lah. Tuhan tak ada hijab. Mana ada benda boleh menghijab Tuhan. Kita yang dihijab sekarang. Kita tak nampak Tuhan kerana kita dihijab. Kita kerana makhluk boleh dikuasai. Boleh dihijab. Boleh dilindung. Boleh ditebing. Manakala zat Tuhan tak boleh. Yang berdiri dengan zat. Artinya tiada terkaya ia daripada zat. Dia kena duduk di zat sifat tu. Dan ziyadah ia atas zat. Benda lain. Zat benda lain. Sifat ma'ani benda lain. Itu maksud ziyadah ala zat. Benda ni bukan zat. Benda ni lebih lebih daripada zat. Yakni bukan diri zat tu sendiri. Yang mewajibkan bagi zat apabila bersifat dengan ma'ani, bahawa bersifat ia dengan maknawiyah pula. Apabila ada ma'ani, automatik jadi ada maknawiyah. Maka perkataan maknawiyatun, ya nisbah tu, nak nisbah kepada ma'ani. Ma'ani maknawiyah. Maknawiyah tu. Maknawiyah tu nisbah kepada ma'ani. Dan sifat maknawiyah iaitu sifat-sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat bersifat dengan sifat ma'ani. Apabila ada ma'ani, maka adalah sifat maknawiyah. Dan lebih ia atas sifat ma'ani dan melazimkan ia bagi dia. Yakni sifat maknawiyah tu bukan sifat ma'ani. Dia tu lebih, yakni bukan sifat ma'ani. Dia apa dia? Dia adalah satu halun sabitatun. Satu hal kelakuan yang mensabit ke sifat ma'ani duduk di zat Tuhan. Apabila sifat ma'ani duduk di zat Tuhan, maka terjadi satu benda. Apa dia? Kuasa duduk di zat Tuhan. Maka timbul Tuhan berkuasa. Berkuasa tu bukan kuasa dah. Bukan juga zat. Jadi ada tiga nampak. Kuasa, zat, berkuasa. Jadi berkuasa ni ziyadah, lebih daripada kuasa. Bukan kuasa tu sendiri. Makna kalau sama ada dia ada sungguh ataupun sungguh sahaja, ataupun dia betul-betul mawujud tu suku pasal. Tapi takrif dia bukan sifat ma'ani. Dan lebih ia atas, dan melazimkan ia maknawiyah baginya bagi ma'ani. Adapun sifat yang haru pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia dengan tafsirnya, satu sifat juga. Gapo dia? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu ay tarku kulli mumkinin. Yakni tiap-tiap mungkin, buat tiap-tiap mungkin, asal saja benda mungkin. Benda mustahil tak masuk di bawah kalimah mungkin. Benda wajib tak masuk di bawah kalimah wajib. Maka Tuhan hanya boleh buat benda mungkin. Benda wajib Tuhan tak boleh buat. Benda mustahil Tuhan tak boleh buat. Maka apabila satu benda kita hukumkan dengan wajib ataupun mustahil, maka Tuhan tak buat benda tu. Contohnya, tu boleh kau tidak Tuhan buat zat dia.
Tuhan nak tambah zat dia sekarang, Tuhan nak tambah lagi zat dia. Nak bubuh sayap ke, nak bubuh gapo ke, boleh? Tak boleh. Kerana zat tu benda wajib tak boleh dibuat. Kerana tak masuk dalam kategori mungkinat. Dia masuk dalam wajibat. Apabila kalau takdir Tuhan buat juga, maka tak jadilah zat tu. Jadi apa? Jadi makhluk. Jadi makhluk. Anak bagi Tuhan, mustahil. Isteri bagi Tuhan, mustahil. Kerana kita faham anak tu satu jenis dengan bapa. Isteri pula satu jenis dengan suami. Maka Tuhan tak boleh mencipta Tuhan lain sekalipun dipanggil anak. Misalnya Tuhan cipta satu makhluk nak buat nama anak, ikut dia yang nak uwi. Nak uwi nama ikut dia. Tapi dari sudut hakikat tak boleh dipanggil anak. Kerana anak ni serpihah, cebisa daripada ibu ataupun ayah. Maka Al-Quran menafikan lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak. Apa maksud tidak beranak? Tuhan tidak mengeluarkan satu juzuk daripada diri dia. Jadi benda lain. Walam yulad, dan dia bukan jadi satu juzuk daripada benda lain. Dia tidak buat keluar daripada tubuh dia satu juzuk lain. Dia tidak mari daripada juzuk lain. Menafikan tauhid Kristian. Kristian kata tiga Tuhan ni sebenarnya tetapi rupa sahaja berlainan. Betul jadi anak, betul jadi pak, betul jadi gapo dia. Tapi tiga. Tapi dalam bentuk tiga dimensi dia panggil. Tiga dimension dia panggil. Seperti juga orang Hindu. Kata Tuhan ni betul jadi orang bawah, betul jadi manusia, betul jadi Tuhan. Benda sama sahaja. Cuma rupa saja berlainan. Maka tiga dalam satu, satu dalam tiga. Dia kira ke sebatai rokok. Api rokok, batai rokok, asap rokok. Rokok belakang-belakang. Tapi tauhid lagu tu pening lagu tu. Tauhid tiga. Dia kata hamba bukan royak Tuhan tu tiga. So ya sebenarnya. Tapi dalam tiga dimensi. Maka benda ini tak boleh hukum dia. Tuhan tidak lam yali wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti dia tidak menjelma. Dia tidak menjelma jadi benda lain. Dan benda lain tidak, dia sendiri tidak dijelmai daripada benda lain. Tak ada. Tu lam yalid wa lam yulad. Menafikan penjelmaan, pembahagian zat juzuk-juzuk Tuhan jadi tiga pecah. Kalau Hindu, Tuhan tu pecah jadi tiga. Jadi goni, jadi goni. Penasihat dia. Dia jadi tiga tubuh dia. Munasabah lah. Tuhan tak boleh lagu tu kerana dia tu wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Kata ke Tuhan tu tunggal. Apa dia maksud tunggal? Allahus samad. Semua benda menumpu kepada dia kerana dia esa. Tu maksud tunggal. Pertama dari sudut dia tu ditumpu oleh semua orang. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tak ada benda keluar daripada diri dia. Nak sebut ahad tu. Keluar Allah ahad. Apa dia maksud ahad? Walam yulad, dan dia tidak keluar daripada satu benda. Tak ada benda keluar daripada diri dia, dan dia bukan keluar daripada diri lain. Kalau ada tu menafikan wahdan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Maka tidak ada yang sama jenis dengan Tuhan. Tak ada. Kalau dia keluar daripada satu benda, berarti dia berasal daripada benda tu. Berarti dia sama jenis dengan benda tu. Ataupun ada satu benda keluar daripada jasad dia, daripada zat dia, maka benda itu sama jenis dengan dia. Lam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama, yang kufu, yang cocok, yang setanding dengan Tuhan. Berarti dialah Tuhan yang tunggal. Esa Tuhan. Tu maksud dia. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wajib atau mustahil. Lawanya
Wajib Tuhan buat mungkin ataupun mustahil Tuhan buat mungkin. Iaitu mustahil. Mustahil wajib Tuhan buat mungkin. Mustahil juga mustahil Tuhan buat makhluk. Ikut dia nak buat boleh, tak saya buat boleh. Terpulang kepada dia. Dialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Kita ni tidak ada maksud dan tujuan pun dalam hidup kita. Tidak ada kepentingan pun kita. Kalau kita tak ada, tak kurang pun kuasa Tuhan. Kalau kita tak ada, tak ugah walau sedikit pun kehebatan Tuhan. Perjalanan dunia dan alam ini tetap berlaku kalau tak wujud kita. Kenapa kita rasa kita begitu penting dalam kehidupan ni? Kita rasa kalau tak ada kita agak punah dah. Hebat benar awak rasa. Sedangkan kekuasaan, wujud dan kepentingan itu hanya Tuhan saja. Kita tak penting pun. Ni rasa hidup, saya orang penting ni. Kalau saya tak ada agak, janganlah. Awak penting. Awak ni siapa dia? Kalau Tuhan peracur tak ugah pun Tuhan. Apabila tak ada awak jadi hacur ke makhluk dia? Siapa dia je peracur makhluk dia? Dia. Maka kita ni tidak ada gapo pun di sisi Tuhan. Debu ko supo saja. Sebab tu wali melihat diri dia tak lebih daripada sebutir debu. Debu itulah yang menyebabkan hamba wujud. Hamba terdiri daripada berjuta-juta debu membentuk tubuh hamba. Tidak lain, tidak bukan hamba ni hanya debu lah. Wa fauqa turabin turabu. Di atas pasir ni pasir belako-lako. Cuma membentuk. Atas pasir bentuk debu jadi tubuh manusia. Bentuk jadi kereta. Kalau kita ambil kita kikir semua tu ambil debu belako. Maka tidak lain hanyalah debu. Emas itu debu, pasir itu debu, air itu debu belako. Maka debu ini merasa sombong. Debu ini apabila Tuhan buat debu itu menjadi rupa yang indah, diberi pengetahuan, diberi ilmu, diberi kekuasaan, diberi kebolehan, maka debu tu jadi sombong. Hakikat dia debu. Dalil dia, apabila kita mati bubuh dalam kotak tubuh kita ni, tunggu boleh setahun jadi debu juga. Pasir sepasir-pasirnya. Siapa dia? Patut gimana kita? Kita menuju kepada Tuhan kita. Akan disoal kita apa yang kita buat atas muka dunia ni. Kita buat baik boleh pahala, kita buat jahat boleh dosa. Maka kalau kita sabar dengan arahan Tuhan, reda dengan ketentuan dia, suka di bawah takbir Tuhan, suka dengan kekasih dia, kita akan boleh apa kita buat. Kalau kita tak suka, kita banyak songeng, kita banyak kritik, tak dengar kata Tuhan, nak duduk rehat-rehat, tak dengar kata Tuhan, hak Tuhan suruh malah buat, hak Tuhan larang nak buat, maka kita akan tanggung sendiri usaha kita. Debu tu tetap jadi debu, manakala kita tu akan diseksa, akan menerima nikmat. Tu debu ya semata-mata. Tak ada mungkin. Nama kita tu mungkinat. Benda yang harus saja. Tak penting pun. Kalau tak ada pun tak suruh. Kalau ada pun tak. Tak ada. Tapi manusia ni cepat lupa dia tu hanyalah debu sahaja. Tak percaya tu tengok muka pok kita. Berdebu. Macam lah muka tu debu dah. Tak ada jadi debu tu muka berdebu dah. Kebah baju berdebu. Katil kebah tu ambil debu. Debu sedebu-debunya. Syahdan dan dibahagikan pula sifat 20 itu atas dua bahagi. Bahagi pertama istighna, wallahu tauhid berapa kali ulang dah pok kita. Ngaji acak-acak tak apa. Takut hok dulu tak faham, dalam bab ni pula. Ustaz, kalau pakai cincin yang mata cincingnya, permata dia tu lah,
dibuat dari tulang harimau. Harimau betul lah hidup harimau tu. Boleh dibawa untuk solat ke? Apa hukumnya? Ustaz, terima kasih. Tulang harimau ni hukum dia najis. Dan dia harimau ni masuk dalam kategori binatang yang haram dimakan. Maka tulang dia juga najis. Sekalipun kita basuh dan samuk. Lepas tu hak boleh samuknya kulit sahaja. Bulu tak boleh samuk. Tulang tak boleh samuk. Gigi tak boleh samuk. Gading tak boleh samuk. Maka kalau kita basuh pun benda tu tetap najis. Kalau kita pakai di dalam sembahyang tidak sah. Kerana apa? Menanggung najis ketika sembahyang. Masalah penggunaan dia, tengok pula. Kalau benda tu ada khasiat, dibenarkan. Kalau tak ada khasiat, hukum dia tak boleh guna. Kerana bermain dengan najis ni tak boleh. Bubuh najis dalam supit, kita buat main bola selambut. Boleh tak? Sipel pun dalam poket. Tak kena pun najis muka buh dalam supit. Haram hukum dia. Kerana antara benda haram dalam mazhab kita, at-talatuh, berlomo dengan najis. Bermain dengan najis. Sekalipun lapik dah kau, tapi tak boleh main dengan najis. Maka kita pun bubuh benda tu tak ada kepentingan gapo saja-saja, maka hukum dia tak boleh. Kecuali kalau ada ubat ke gapo, tu ubat lain. Maka tak boleh hukum dia tulang ni tak boleh. Kalau kita ada pakai cicing tulang rimau, kuku rimau, time semaya kena letak buah. Jangan duduk dengan kita. Buku dalam supit kau, tak depan kau, takut orang curi kau. Kenapa ulama suruh rahsia ke umur, harta dan kebahagiaan? Umur ni, apa kita rahsia? Gini, orang Arab ni tak suka orang tanya umur dia. Berbeza dengan pok kita. Orang Malaysia, orang tanya umur supaya kita tahu yang mana tua, yang mana muda. Kalau muda, kita kecek cara muda. Kalau orang tua, kita panggil abang, kita panggil pokcik, kita panggil tok, kita panggil nenek. Tapi orang Arab tak suka tahu lagu tu. Tak tahulah apa-apa. Kerana umur ni tahu, pok dia tak suka orang tahu umur dia. Maknanya lebih kurang lah, maknanya kecek lebih kurang. Dan pok dia tak ada istilah panggil abang, panggil nama. Omar, Said, yang Ali. Umur besar, kau umur tua, dia panggil lagu tu. Tak ada panggil, ya Akbar Ali. Tak ada panggil. Abang Ali tu. Tak ada panggil. Pokcik kau, tak ada panggil. Kita yang orang Melayu beradab. Bukan pok dara kita. Pokcik tu. Pokcik dari mana kau? Ada. Pokcik. Jumpa boleh, kita beradab. Cik. Dia nikah dengan mak kita, kau nak panggil cik. Bila masuk boleh nikah dengan mak kita. Tapi kita nak panggil cik. Ya, cik. Ya je nikah dengan mak kita. Tak, nak panggil cik tu. Tak mak, cara orang Melayu, beza. Jadi lebih-lebih lagi orang Arab tak suka omong. Kedua, harta jangan royak ke orang kerana menyebabkan orang berdeki dengan kita. Tak semua harta ini kelebihan. Tak semua orang suka dengan kelebihan kita. Maka kalau kita ada harta banyak, jangan beritahu ke orang. Kita nak sedekah, kau nak gapo terpulang, tapi jangan beritahu kepada orang. Ni dok tunjuk harta kita dalam Facebook, dok gapo dia. Maka benda ni jadi ain, pandangnya jahat orang. Tak semua orang suka tengok nikmat kepada orang lain. Ada orang deki, ada orang benci, ada orang. Maka apabila dia benci, dia deki, dia gapo, maka dia akan doa tak molek. Setan akan masuk, akhir sekali kena ain, sakitlah kawan tu. Kebahagiaan begitu juga. Jangan duk tunjuk kita terlalu bahagia dengan orang rumah kita. Terlalu bahagia dengan anak-anak kita, tunjuk depan orang lah. Sharing is caring, apa nama rimal. Duduk main dengan anak-anak kau suka, nampak happy, nampak bahagia. Jangan. Tak semua mata reda. Tak semua mata suka dengan kebahagiaan seseorang. Orang hati luar ni tak semua bersih. Maka bila dia deki, jadi bahaya mudarat ke kita pula. Sebab tu kena sembunyi ke, rahsia ke. Kita bahagia apa kalau duduk saja, biasa. Jangan tunjuk sangat depan orang.
Nak sweet-sweet lah. Nak makan-makan lah. Jangan. Mata orang beribu orang tengok. Ada suka, ada tak suka. Nak sweet-sweet rumah sudah lah. Ustaz, terketuk ketika berwuduk. Adakah perlu teruskan atau perlu ulas semula? Terketuk, maka kena ulas semula. Saya tak habis lagi air semaya. Mana batal? Air semaya tak ada lagi. Nak batal lagu mana? Hamba baru basuh muka baru. Tak habis lagi air semaya. Maka kalau terketuk, batal ke apa dia? Air semaya tak ada lagi ke? Ya kena nanti hamba sudah ambil semaya, terketuk baru batal air semaya. Maka lagu mana kalau terketuk tengah-tengah ambil air semaya? Batal. Batal ke apa? Batal kita basuh dah muka ke apa dia, maka batal. Jadi kena ulas semula ambil air semaya. Tuan Guru, seseorang menyatakan bahawa ajaran At-Tijani, tarekat Tijani kali, tak betul. Sebab mendewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia kalau Nabi Muhammad dewa pula? Ada kau dewa Muhammad? Ada dewa. Dewa ni agama lain. Dewa ni nah. Dewa ni orang zaman dulu dipanggil orang hebat. Orang apa hebat, maka dipanggil dewa. Maka apabila dia hebat, dia pun duduk di kahyangan. Nama tepat kahyangan. Duduklah dia di atas langit kerana dia bisa selajak. Tak si duduk bawah rumah dah. Tak si duduk di bumi. Maka duduklah dia di kahyangan. Duduk. Tengok cerita tu berasa. Tu sesek dewa duduk tu. Sesek orang hebat saja. Maka orang dulu, dia tak panggil Tuhan, dia panggil dewa. Dewa ni apa dia? Orang hebat zaman dulu, maka di dewa ke, dikata dia orang hebat. Dia tak kata Tuhan, dewa. Dewa ni manusia lagi. Ya manusia lagi, cuma dia hebat. Dia panggil dewa. Sayak labuh, sayak sikat. Dewa sang rajunatapo. Ikutlah nama kapal dia apa. Ada kau doa kata Nabi Muhammad tu dewa. Tapi kalau maksud dewa tu manusia hebat, biasa ya tu. Memang Nabi Muhammad manusia hebat lah. Kalau lah istilah dia, kalau Cina kau panggil, dewa lah awak ni. Dewa ni, lu ni dewa lah. Lu ni dewa ni maknanya orang bisa lah. Mana kali kita kata Nabi Muhammad tu orang bisa, dewa kita panggil maknanya, tu tak ada masalah. Tapi kalau kita kata dewa tu maksud Tuhan, tak boleh, tu salah tu. Kerana mengatakan Nabi Muhammad tahu semua perkara. Tahu sekadar makhluk lah. Cakap tahu supaya dengan ilmu Tuhan. Kita ngaji ilmu sama bahasa. Dok ni. Supaya kita kata saya tak pandai. Cikgu lah tahu semua bendanya. Cikgu pandai lah dia tahu. Muka dia cikgu. Soalan nak tulis. Soalan. Cikgu tahu. Cikgu tahu benda gaib. Muka dia tulis soalan. Nampak? Maka dia kena tahulah. Pandailah ilmu cikgu. Anak murid pandailah ilmu anak murid. Maka kalau dia kata ilmu cikgu lebih banyak, biasalah. Cikgu tahu belaka. Orang tahu dah. Sesuai dengan ilmu cikgu. Maka kalau orang itu kata Nabi Muhammad tahu belaka, sesuai dengan Nabi. Ilmu Nabi kita tahu tak? Ingat ilmu Nabi supaya ilmu kita. Dia tahu banyak benda. Ya, banyak macam-macam cerita. Kalau kita baca dalam kitab Nabi Muhammad ni, boleh tahu benda akan datang, benda gapo. Nabi Muhammad boleh royak belaka. Macam-macam kita mengaji dah. Maka tentu ilmu dia lebih banyak pada kita. Tapi kita tak kata ilmu dia supaya ilmu Tuhan. Supaya kita kata Muhammadun karimun. Allah karimun. Kufur lagu tu kata Muhammad karim. Tuhan karim juga. Tidak kau jadi kufur. Nabi Muhammad pemurah. Tuhan pemurah. Sama-sama pemurah. Mengkufur. Kalau kufur semata-mata lagu tu ayat Quran kata Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Siapa dia kau bersifat dengan Raufur Rahim tu? Nabi Muhammad. Tu royak demo mung tu Raufur Rahim. Aku pun Tuhan pun kupu juga. Sebab Tuhan kata Nabi Muhammad tu Raufur Rahim. Pernah lagu tu. Jadi benda lagu tu jangan buat gegar gak. Tuhan sendiri beri nama dia kepada Nabi Muhammad. Tuhan mendewakan Nabi Muhammad lah. Kau Tuhan mentuhankan Nabi Muhammad pula. Dah beri nama dia. Dua nama serentak. Raufur Rahim. Orang lain mungkin. Tapi nama ni dua Nabi Muhammad Raufur Rahim. Jadi sesuai lah kita faham lah Nabi Muhammad lah.
Cakap serupa dengan Tuhan. Adakah benar kenyataan orang tu? Kau saya silap dengar. Terima kasih wahai Tuan Guru. Itulah syarah dia. Abah saya terlibat kemalangan. Dia mengalami kecederaan agak teruk sejak hari pertama kemalangan dia ditidurkan dan hari kelima baru disedarkan dan sampai sekarang sudah sebulan lebih dah. Abah saya dah sedar elok tapi keadaan masih tak sempurna ingatannya dan masih belum mampu bercakap dengan sempurna. Adakah abah saya wajib qada solat hari pertama kemalangan hingga ia betul-betul sembuh? Gini. Hak tak wajib semayangnya gila. Kalau orang tu gila, sehari, maka tak wajib ulang. Tak wajib qada semayang dia sehari. Dia gila 50 tahun, tak wajib qada semayang 50 tahun. Gila. Selain daripada gila, wajib kena ulang semula semayang. Dia pesel, dia tidur. Maka dia tidur mana? Seminggu tidur. Maka kena ulang semula semayang dia. Kalau dia gila, tak wajib. Maka ayah dia ni masuk kategori gila ke tak? Gila ni apa dia? Hilang akal. Punuh dah akal dia. Misalnya apabila aksiden dia jadi lupa, jadi nyanyuk, tak ingat apa dah. Dia jadi tak ingat gapo. Maka doktor kata hilang akal. Maka dia semayang, kau dia tak ingat, kau habis jadi tak ingat, betapa tehok tak boleh baca gapo dia. Maka hak tu tak wajib semayang. Tapi kalau dia hanya cedera, jadi letih kau, jadi gapo kau, tak masuk kategori punuh akal, tak masuk kategori gila, maka wajib ulang semayang. Tapi kalau masuk sebulan setengah dia rosak akal dia, jadi jeng. Maka tak wajib ulang semayang lah. Selepas solat baca wirid kat mana sunat kita pusing. Gini, pusing lepas pada astagfirullahalazim, maka kita pusing lalu. Kanan wi ke makmum, kiri ke kiblat. Tu imam. Kalau semayang sore, tak payah pusing. Bagi tu imam sahaja. Betul tak kalau nak berzikir lebih baik kita guna tasbih kayu daripada tasbih digital? Sebab kelak di yaumul mahsyar, ia akan berubah menjadi pohon yang akan menaungi penggunanya. Sehingga tidak terlalu panas matahari sejarak sejengkal di atas kepala. Ni hamba tak tahulah nas ni mari kok mana bila sebeh dengan tasbih, kita tasbih kokak ko, gemungga ko, komunitas ko, nanti akhir kiamat penuh. Keliling pohon celagi ada, pohon moktai ada, pohon dara ada, penuh. Engkau sebeh ngalau-halau. Maka gitu kau dah hak tu hamba tak tahu nas tu. Tapi memanglah kelebihannya lebih afdal berzikir dengan benda hidup dipanggil. Pokok, batu, benda-benda hidup. Berbanding dengan plastik, dengan benda-benda tak hidup. Besi ko, benda tak hidup. Kerana apa? Kerana benda hidup tu, dia tu berzikir. Kita berzikir pula. Berzikir atas berzikir. Nurun ala nur. Cahaya atas cahaya. Apa hukum bela burung? Mohon pencerahan. Ikutlah nak bela, tak usah bela. Seekor sorang ada dah. Tak suruh bimbel lah. Tapi nak bela hak tambah tak ada masalah apa, hukum dia haru. Tak ada masalah, cuma jangan buat zalim lah kok burung. Kalau dia tu jatuh kena pegang atin. Dia pun ada juga nafsu burung, natal ya ada nafsu dia juga. Lepas tu kena makan, kena jaga sakit demam dia. Ni burung duk gelepas tengok buat suka pula. Dia nyanyi, kita pegang dia, kita tak makan, tak obat, tak gapo, berdosa lah kita. Bahkan ada orang masuk neraka dengan sebab pegang kucing. Tak makan mampu kucing tu. Ibadat dia ahli ibadat tapi Tuhan marah kerana perbuatan dia. Tuhan tak tengok habis ibadat dia. Tuhan nak marah ke dia masuk neraka dengan sebab Tuhan tak tengok dah ibadat dia, tengok sebab ni. Sebab tu kalau nak merah binatang kena jaga kebajikan dia. Wak pergi hospital, wak pergi jalan, jaga-jaga maiding kau mana. Beli coklat, kau beli aiskrim, kau gapo ni. Ni nak merah tak cara berdosa. Soalan saya ustaz tolong tentang jawab azan. Contoh saya dengar azan tu dah hujung-hujung dah nak habis. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha, nak habis dah Allah.
Boleh saya jawab azan macam biasa jawab atau dah terlepas dah fadilah azan? Jawab awak sekadar dengar. Dia dengar la ilaha illallah. Jawab la ilaha illallah. Lepas tu berdoa lepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati. Dah dengar separuh, jawab separuh begitulah. Saya nak tanya macam mana nak bagi hati tu bersih dan boleh istiqamah dalam buat amal ibadat. Terima kasih Ustaz. Mohon doa saya jadi wanita solehah. Retina buat jadi wanita solehah. Nak jadi jurus lagu mana zikir Allah. Tak daripada bawah Ustaz kata. Allah. Gitu nah. Niat sebut Allah tu biar hancur ke segala mazmumah, keinginan nafsu jahat kita, dengki, riak, ujub tu hancur dengan sebutan tu. Ulai banyak kali siapa kita rasa tenang di hati tu. Di samping baca kuliah, selawat ke Nabi, istighfar, tengok orang miskin semacam, jangan duk ajar tengok dunia kemewahan orang comel, jangan ajar tengok muka orang uduh baru kita bersyukur. Tengok kelaparan baru kita bersyukur. Tengok kemiskinan baru kita bersyukur. Tengok orang susah, kepala anak yatim sapu, macam-macam. Jangan duk ajar tengok sangat dunia, barulah hati kita tu rasa tenang. Ustaz nak tanya, kalau kita kena dihukum oleh mahkamah atas kesalahan kita, jadi adakah dosa kita telah diampunkan kerana telah diadili di dunia? Gini, ulama kata kalau kita dihukum dengan cara syariat, cara hukum hudud, maka kita sudah terlepas dah hari akhirat. Saya sudah terima dah hukumnya daripadamu ya Allah ya Tuhanku melalui hukum hudud, maka dosa saya sudah habis dah. Sekalipun mu tak balas di akhirat, dunia mu balas dah dengan cara hukum hudud, maka aku terima dengan rela, maka terlepas dah dosa dia di hari akhirat. Sekarang hukum ini ditetapkan oleh Tuhan ke oleh pemerintah? Hak ni ditetapkan oleh undang-undang sibir. Gantung kelepar doleh-doleh. Gantung tekuk. Akhirat kena pula dia. Sebab apa? Sebab hukum ni bukan hukum aku. Kalau hukum aku baru aku tak ui lagi hukum yang kedua. Ni hukum orang lain. Maka mu kena dah atas muka dunia. Akhirat mu kena lagi. Sebab mu kena hukum orang lain. Kalau hukum aku, kena rotai kau kena gapo, aku lepas dah sebab ni. Bila naik masjid untuk solat Jumaat, lepas tu Tok Bilal azan kedua. Azan lepas tu imam naik kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok imam pun duduk. Tok Bilal pun baik. Allahu Akbar. Tok Bilal baik kedua. Mana perlu didahulukan? Solat tahiyatul masjid dengan azan, kau jawab azan. Dengan wak soso, jangan wak kalut. Dengan azan lah ni kan azan deh. Jawab azan dulu. Lepas pada azan, maya tahiyatul masjid. Ulama kata apabila boleh semaya tahiyatul masjid, niat selalu nak semaya qabliyah Jumaat. Gitu lalu. Tak payah kata nak wak mana so? Wak soso lah. Apa jadi kalut lagu tu ni? Jawab azan dulu, tak usah duk semaya lagi. Lepas pada tu baru semaya. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Maka katanya Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.